Tu ada orang kata, ustaz mengajar pekok. Isen dia juga bab tauhid. Biar faham lah. Sebab dulu saya mengajar gitulah. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dia belajar dengan guru sebelum yang mengkapi cakap asbab. Saya hadapi realiti begitu. Tapi saya taklah serta-merta saya tegur dak. Sebab apa? Dia tak masuk lama dengan guru dia tu. Jadi saya masuk sikit ni cerita asbab. Baca kitab fiqh, ni cerita asbab. Baca kitab tasawuf, ini bicara asbab. Tapi hakikatnya memang dia ada cerita sebab, macam kita dahulu bicara sebab timbulnya dengki. Kitab kita pada bagi hati adalah berseteru. Itu sebab jadi dengki. Tak. Berseteru ke dengki di hati tu kotak-kodak. Tapi apa kan? Asbab. Pada ni. Macam dia sebut godaan nafsu, godaan syaitan, godaan dunia. Nafsu tak ada bekah, syaitan makhluk tak ada bekah. Tu godaan syaitan. Tu cerita asbab. Hakikatnya Tuhan dah ke. Tu cerita asbab. Saya mengajar, ni asbab. Saya mengajar ni asbab. Lama-lama ustaz, dulu ustaz, saya dulu Allah lah mudahnya mengkafirkan orang. Tahu dah. Dan saya pernah diminta ganti satu kelas. Yang orang yang minta saya ganti satu kelas tu dengan alasan yang mengajar dahulu tu dia kata tua dah boleh mengajar lagi. Tapi anak-anak dia tak berapa suka. Sebab apa? Sebab hak mengajar tu mengkafirkan orang. Orang tua dia mengajarkan perkara. Dia minta saya ganti. Saya mengajar. Saya tahu dah. Yang mengajar dahulu tu masa saya mengajar dia ada. Hak anak murid dia ada belaka. Dia ngaji dengan satu guru yang lain sebelum tu. Memang mengkafirkan orang. Tapi saya pelan-pelan. Ayo dengan aku lah. Sungguh saya dulu mengkafirkan orang mukmin. Kamu jadi kafir. Habis batal pahala ibadah kamu yang kamu lakukan terdahulu. Dosa nak Adam kena minta maaf. Dah dia tegur dia ajar gitu dulu. Tu kata salah sangat-sangat. Jahil sangat-sangat. Jahil macam mana dia tegur. Kamu tegurkan dia. Dia bukan ada tegur, ustaz pun tak lepas. Hak tu pun tak tahu. Kata boleh ditegur Pak Gitin hak jahil gitu. Memabukkan. Mabuk tak mabuk Allah buat, makhluk tak bekas. Tapi kita sebab ajak zahir gitu. Jadi kaedah ulama fiqhnya tiap-tiap cairan yang memabukkan ialah najis. Kalau tidak cair, beku, tidak najis. Contoh kita ni buah kecubung tu, wallahu alam lah buah macam mana. Sebab dahulu masa saya duduk kampung-kampung tu, memang ada satu pokok yang memang orang peringat dah. Jangan makan buah dia. Makan buah dia mabuk. Tapi buah dia comel. Mana kalau kita dah kenal ke, lah. Dulu-dulu kan orang kampung-kampung dulu makan macam-macam buah dia makan. Buah kemunting. Lah ni orang tak ada dah, orang dah kenal dah buah kemuntingnya. Kenapa? Hak di Perak kemuntingnya. Kemunting tu dia tahu. Sebab kurung orang tu. Ya kemunting dah patut orang. Buah kemunting tak kenal budak sekarang ni. Tak kenal. Kenal. Dulu kalau kampung kemunting lah. Tapi buah mabuk ni dia comel. Mana kalau tak peringat memang kita makan. Tak ada makan dia tak mabuk. Tapi buah tak ada nama. Cuma tak ingat nama apa. Kita dulu-dulu kan bukan buah kemunting, buah jambu golok kita makan. Kenal jambu golok? Jambu golok kenal? Buah ganjus. Ganjus ada? Ganjus. Gajus. Gajus. Kita jambu golok.
Jambu golok. Lepas tu panggil apa ya? Tereng. Tahu Kelantan lah kita kan panggil jambu golok. Buah jambu golok tu tengah-tengah merah tu. Oh, sedap tu. Sedap ni dah. Oh, sedap tu. Mana buah jambu golok tak ada tepi-tepi rumah kalau yang dulu kan. Makan gitu je, kenyang ni. Budak learning. Budak learning tak kena buah, tak makan buah kan. Buah durian kalau dia makan pun. Budak sekarang ni. Tapi memang ada buah yang comel, halus-halus je. Tapi jangan makan. Dia kata kalau makan mabuk. Tapi patut budak-budak ni terah lah tengok mabuk budak. Kalau kata betul lah, ni buah kecubung ni macam Wallahualam lah. Memang buah tu mabuk. Najis tak? Dah. Sebab dia bukan cair. Macam kata candu, dadah, tok najis. Lepas tu tulis tu, najis dadah. Najis dadah tu dengan bahawa jauhi najis, jauhi dadah, umpama jauhi najis lah barangkali. Tapi dia tak tulis lah pula. Dia tak tulis najis arak. Arak memang najis. Arak memang najis. Manakala terkena arak di pakaian kita wajib kena basuh lah. Bukan minum, tapi ada orang diminum, dia terkena di baju kita arak dia tu. Wajib kena basuh lah. Sebab arak tu mana najis ni? Sebab tiap-tiap yang cair yang bukan najis. Arak najis, nabis pun najis. Cuma kalau macam dadah dia tidak cair. Tetapi kemudian dia bakar. Dia ada buah tapi tu kan. Dia buah tapi, dadah dia diserbuk. Dia pun bubuh atas sudu apa. Dia pun nak panggil layu. Faham tak layu? Layu apa panggil? Layu. Tahu layu? Ni dia bubuh tapi tu. Maka serbuk dadah tu akan jadi cair lah. Kalau cair tu dia masuk dalam jarum dia tu. Lepas tu dah dia buat tau. Kan macam mana kita lebih kurang. Jadi walaupun dadah tu asalnya serbuk, tidak najis, tapi apabila dia bakar di api, dia buat api apa semua tu jadi cair, najis. Masa tu najis tu. Masa asal dia sebut tak najis. Dia jadi air sebab dia dipanas, maka hukumnya najis. Hukum dia najis. Gitu dia. Pada masa serbuk dia tak najis. Jadi mana orang cocok dadah ni, dia cocok barang najis dalam tubuh dia. Sebab hak kata nak dadah tak najis ni, dadah tengah serbuk tu, lepas tu tak najis. Dadah hak dicocok bukan serbuk. Dadah serbuk tu sudah menjadi air sebab dipanaskan. Masa jadi air cair tu najis lah. Jadi mana orang dadah ni dicocok barang najis ke dalam aurat tubuh dia. Tu najis tak tu. Kalau kata dadah tak najis ketika serbuk. Contohlah dia ada rapah dadah siapa-siapa ke, jadi di bola poket dia nak dibuang ke macam mana ke, terlupa dia semayang dengan dadah ada dalam poket. Semayang dia sah. Sebab dadah tu tak najis, sebab dia hanya serbuk. Hak najisnya hak cair yang memabukkan, hukumnya adalah najis. Kemudian nak pergi kepada bicara khamar dengan nabis. Khamar dengan nabis. Khamar ni arak perhang anggur, nabis ni arak perhang daripada selain dak anggur. Biasa tu saya contohnya perhang kherma lah biasanya. Dia kherma tu dia perah jadi air, dia diperang akhir jadi nabis. Jadi nak dipanggil nabis. Kita panggil arak lah ke. Hak jelah hak tiger tu kan. Tu arak daripada apa tu?
tiger tu lah arak. Dia daripada apa dia buat? Masuk? Tak tahu? Tiger bukan tiger harimau tu. Tiger arak tu lah. Gonna stop apa tu? Tu. Beer. No. Beer. Hak arak tu. Dia daripada apa dia buat? Ini kita pergi kepada bicara hukum. Dia ni kena cermat sikit lah. Menghalalkan yang haram di antara asbab menyebabkan jadi murtad wal iyazabillah. Menghalalkan yang haram menyebabkan orang yang menghalal tu tadi jadi batal Islam dia wal iyazabillah. Menghalalkan yang haram ni, yang haram ijma' ulama. Contohnya berzina. Berzina haram ijma' ulama. Dia kata berzina tak apa, suka sama suka, bukan rogo. Rogo barulah haram kerana dia memaksa. Adapun berzina ni suka sama suka, tak apalah dia kata halal, maka orang ni murtad waliyazabillah. Dia berzina tu dosa besar, tak jadi murtad. Dia menghalalkan kerana suka sama suka. Ni ada orang jenis cakap gitu tu. Rogo barulah haram sebab dia memaksa. Menghalalkan yang haram ijma' ulama. Macam mana menghalalkan arak? Macam mana menghalalkan arak? Dia kata minum arak tidak haram melainkan apabila mabuk. Minum arak tidak haram melainkan apabila mabuk. Mabuk oh jatuh hukum haram. Dia yang ijma' ulama menghukumkan arak yang haram diminum, mabuk ataupun tidak mabuk itu bukan persoalan dia, adalah khamar, perahang anggur sahaja. Ni ambil hukum pekoh ni. Tapi ni jangan masuk TikTok. Hanya masuk TikTok. Kena peringat orang sekarang ni. Dia kadang-kadang ada satu isu yang timbul. Dia tanya dengan tuan-tuan guru di tempat yang lain. Jadi, yalah, jawapan tuan-tuan guru ni terkadang sesuai dalam majlis ilmu saja. Yang tidak sesuai kita lontarkan ke dalam masyarakat yang boleh menimbulkan berbagai kekeliruan. Betul ilmu yang disampaikan itu betul satu. Sesuai ke tak sesuai kita lontarkan ke dalam masyarakat umum yang ramai orang jahil, yang berasa pandai. Alim ulama ni jadi tak ada ilmu pula, orang jahil pula ada ilmu sekarang ni. Paling nampak alim je dalam TikTok, dalam FB yang alim orang jahil tu lah, tapi nampak macam alim. Jadi kalau ada satu-satu isu yang berlaku, ialah benda-benda khilafiah pekoh ke, kalau kita tanya dengan ada tuan-tuan guru lah, ada juga jawapan dia tidak berapa sesuai. Kita kemukakan jawapan dia kepada masyarakat kita. Orang kita tidak reti, dia ambil dia siar belaka. Jawapan tu sesuai tak di tempat kita contohnya. Dah tak kira dia nak modal. Nak jadi peluru, nak lawan. Yang kena maki hamung tu guru tu kena maki hamung. Maki hamung macam sebut sebelum ni lah. Pembicaraan bab hukum hakam agama. Maki hamung. Kalau kata saya pelik lah tu guna jawab, saya tak pernah dengar. Tidak pelik, tak pernah dengar. Bukan dia belajar pun.
Hak tu ni kata saya keliru. Tak apalah keliru. Sebab memang kita banyak keliru. Ada ni bukan dia dah kelirunya. Bukan dia keliru. Tu guru tu melalut. Tu guru tu mengarut. Tu guru apa pasal tu gila ke apa? Tulis dalam TikTok dan FB. Ada orang yang alah, ni orang nak belajar agama lah. Tapi dia kemukakan jawapan yang tak payahlah. Tak payah. Jadi buat ayat tu ni sebagai peluru nak tembak orang. Nak berlawan dengan orang. Yang mana terkadang jawapan tu ada yang sesuai. Kita kemukakan dalam masyarakat. Ada yang tidak sesuai. Masyarakat umum ni ramai hak tak belajar. Kalau belajar pun belajar sikit-sikit. Jawapan tu ni kadang-kadang perlu pada perbahasan yang lain. Dah ada pasal-pasal. Tu pun kenalah. Kena maki. Kena kutuk dalam FB. Lepas tu ada tu dia tak benar langsung buat rakam dia mengajar. Dia tak benar. Sebab apa? Takut timbul tu seumpama tu. Kalau tak ada rakaman mengajarkan pula, orang tak boleh nak tumpang belajar. Dia tak benar. Nak belajar mari masuk majlis ilmu. Tapi gitulah, bukan semua orang boleh masuk majlis ilmu. Ada kelebihan, adalah dia punya masalah dia tu macam tadilah. Ini cerita bab ilmu. Sebab menghalalkan yang haram di antara menyebabkan jadi kafir. Alhamdulillah. Menghalalkan yang haram mana? Haram ijma' ulama. Sekarang kita balik kepada menghalalkan arak. Manakah arak yang ijma' ulama? Yang ijma' ulama adalah perahang anggur. Menghalalkan arak perahang anggur, orang jadi murtad oleh Zabillah. Ada ni. Kalau dia menghalalkan perahang selera anggur, macam buah tamar, air tamar yang diperang, dia pun kata halal minum. Dia menghalalkan. Jadi mazhab Maliki. Ni pernah almarhum tu saya peringat. Almarhum tu mana benda kerana peringat. Jangan cepat-cepat ni kalau dia menghalalkan berzina, jelaslah. Zina haram ijma' ulama. Dia menghalalkan minum arak, kita kena tanya dulu. Arak mana yang dihalalkan jadi murtad ni? Arak anggur. Betul. Baca ijma' ulama. Sebab yang kita panggil arak, kita mazhab Syafi'i, kita panggil arak lah ke? Anggur ke, perahang tamar ke, tuak masam ke, kalau kata air ketung, kita panggil arak lah ke? Itu mazhab Syafi'i. Dia kira mari daripada apa? Memabukkan arak. Memabukkan arak. Air ketung, arak kita panggil. Haram. Ini mazhab Syafi'i kita, jumhur mazhab. Tapi mazhab Maliki, yang dihukumkan arak adalah khamar, perahang anggur. Menghalalkan hak ni, dia jadi murtad oleh Zabillah. Tapi kapung ni dia tak faham. Marilah penceramah lain pula. Ada satu tuan guru menghalalkan arak. Dia kata gitu. Kalau tuan guru ni mati, mayat dia langit tak terima. Mayat dia akan duduk di pangkal-pangkal buluh, ngosek orang kampung pula. Dia main kutuk. Ada ni. Ada tu menghalalkan arak. Tu sebut dah. Arak yang menghalalkan arak yang menyebabkan jadi kafir, arak perahang anggur. Kalau menghalalkan arak bukan perahang anggur, jadi mazhab Maliki. Tapi bukan tu nak menghalalkan, sebab kita mazhab Syafi'i. Kita panggil arak lah ke? Cuma kalau ada orang menghalalkan, jadi kafir tak? Tak, jadi mazhab Maliki. Ingat tu. Tapi hak ni dia mari. Ada satu tuan guru menghalalkan arak, mati mat jenaknya, roh dia tak terima. Duduk di pangkal buluh ngosek orang pula lagi. Mulut punya. Sebab ada tempat orang Islam, ada tempat, ada negara orang Islam,
Tapi dalam almari dia, kalau kita gak panggil arak lah. Kita mazhab Syafi'i sebab dia memabuk kan. Ada dalam almari rumah mereka. Sebab di tempat mereka, iklim tempat mereka, minum takkan dia mabuk. Sebab dia tak ukur arak boleh minum lah. Dia hanya boleh memanaskan tubuh. Sebab iklimnya sejuk. Ada ni. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dia tu memang memabukkan. Tetapi tak mabuk kerana dia sejuk iklim. Tetap hukumnya haram mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki tak haram. Dia gini. Dia kalau nama arak, mabuk tak mabuk, tetap hukum haram. Kalau macam perah anggur tadi. Walaupun tak mabuk sebab dia biasa dah minum, tetap haram. Najis perah anggur tu. Tapi persoalan sekarang ni, kalau bukan perah anggur, mazhab Maliki tak hukum arak. Kalau minum jadi mabuk, haram kerana mabuk. Bukan haram kerana nama arak. Haram kerana mabuk. Kalau mabuk, tak nanti apa-apa, kita ada penyakit pelik. Minum Milo, kita mabuk. Contoh. Tak ada dah. Ini fadul takdir dia. Dia penyakit pelik. Kalau minum Milo jadi mabuk. Dia haram minum Milo. Arak bukan arak kerana memabukkan. Dia gitu. Yang memabukkan, yang menghilangkan akal, haram lah ke? Tak ada minum-minum pun. Digi hidugam tu. Hidugam. Dia tak minum. Hidugam. Hilang akal. Haram juga sebab hilang akal. Dia minum air Milo, dia nyakit pelik. Kalau minum air Milo jadi hilang akal, mabuk. Haram juga dia minum. Tapi bukan atas nama arak. Sebab ada tempat yang seumpama tu. Orang Islam tapi ada di dalam mari dia arak. Tapi bukan perah anggur. Di tempat mereka sejuk, diminum tu untuk memanaskan tubuh, tapi tidak memabukkan. Mazhab Maliki tak haram. Hak tu je tunggu saya nak peringat. Kalau kata minum arak halal, murtad kamu contohnya. Tak boleh. Kena tanya dulu. Kamu kata minum arak ni halal? Halal. Tanya dia, arak mana yang kamu kata halal ni? Arak perahang anggur, murtad kamu wal-iazubillah. Sebab apa? Itu haram ijma' ulama. Gitu je tu nak ingat. Jangan cepat-cepat nak memurtadkan. Dia menghalalkan arak, menghalalkan yang haram, ijma' ulama pun jadi murtad. Tapi kita bermazhab Syafi'i, perahang apa sekalipun, hukum arak lalu dah kalau mazhab Syafi'i ni. Najis serta haram diminum, walaupun diminum dia tak mabuk sekalipun. Itu mazhab Syafi'i kita. Dan jumhur mazhab yang lain. Contoh itu beginilah, kata jangan masuk TikTok apa semua. Ini ada orang masuk TikTok, mandi wajib kena mencangkung atas dua kaki untuk meratakan air di halaqah dubur. Oh, ustaz ni menyusahkan. Ada lalu komen. Dia nak senang je. Menyusahkan. Agama tidak menyusahkan. Sebab apa? Sebab dia mandi tak pernah mencangkung. Di tempat dia tak pernah sabung pun. Kulak di tempat tu, karat di tempat punggung dia. Orang bukan mandi wajib, mandi tak mandi wajib pun mencangkung sebab nak bersabung. Ni jenis tak pernah, tak pernah bersabung ni. Dia mandi berdiri je, tetap karat. Mandi wajib semua mencangkung atas dua kaki nak meratakan air. Menyusahkan. Agama tidak menyusahkan. Bukan nak semua mencangkung, nak serata air di halaqah dubur. Lepas tu, kau tak mencangkung, tak payah mencangkung. Sebelah kaki atas latak, sebelah kaki letak atas dinding. Spray air. Rata juga, tak usah mencangkung. Lepas tu senang sikit tau. Buat macam dah kalau mencangkung menyusahkan. Tak mencangkung. Sebelah kaki atas atas, pandang ni. Sebelah kaki letak atas singki. Lepas tu spray air. Mencangkung menyusahkan. Kata pelik-pelik lah orang. Hak tu sikit menyusahkan, hak tu menyusahkan. Dia nak apa tak tahu. Orang kita dok dia rasa ni ilmu baru ni. Ni kita share. Ni ilmu baru. Nak tu. Patut kena tala, kena serang. Hak dalam hak mengajar. Patut tukar share dia senyap ada dianya. Kata tergamuk sungguhlah. Bukan semua benda kita nak share, bukan semua ilmu. Ada perkara-perkara yang
Orang dalam majlis ilmu sesuai. Kat luar ni dia kena sedikit. Orang ni ada pelbagai. Satu kata tu. Tak ada rakaman kan, tak boleh belajar orang jauh-jauh. Ada rakaman kan, ada semua tu tak beri tu. Alasan dia, betul juga. Alasan dia tak benar. Buat live dalam kuliah dia, tak benar. Sebab apa? Takut timbul. Orang akan potong gitu. Lepas tu saya biasa ingat semua, saya jangan potong. Ustaz lama sangat, sejam dan setengah aku tak minat. Tak minat, tak payah. Percaya dia minat. Tak ada apa-apanya. Nak belajar betul-betul. Jangan ambil tengah-tengah gitu. Kadang-kadang orang ni salah faham. Orang ni kadang-kadang nak jadikan itu satu modal. Satu modal nak berlawang lah kononnya. Cuma tadi tu kita ingat molek satunya. Kita mazhab Syafi'i semua panggil arak belaka. Air ketung ke apa panggil arak belaka. Najis dan haram diminum. Mazhab Maliki hak panggil arak, khamar hanyalah perahang anggur. Nabis perahang selain anggur tidak dinamakan arak. Itu mazhab Maliki. Itu je. Diminum mabuk. Tadilah kalau mabuk ni apa yang kita minum sekalipun, kalau tahu dah jadi mabuk, hukumnya adalah haram. Haram kerana mabuk, bukan haram kerana nama arak. Kalau namanya arak, perahang anggur, diminum tak mabuk sekalipun, tetap haram minum. Sebab haram atas nama arak, bukan atas nama mabuk. Itu mazhab Maliki lah. Ini ilmu. Sini dia bagi dua ni. Dan arak dan nabis. Arak temu ada khamar. Khamar ni yang dibuat daripada buah anggur, nabis daripada perahang buah-buah yang lain. Dan tiada cair memabukkan lain sekali melainkan yang beku di buah kecubung dan umpama tiada najis. Ini cerita benda-benda yang dihukumkan najis. Kemudian di bawah tu dia akan bicara pula kaifiah cara menyucikan najis. Dan tiada dimaafkan dari segala ain najis melainkan sedikit darah. Ini nak cerita najis. Tetapi yang dimaafkan pada sembahyang najis. Tapi sembahyang sok. Contohnya kita balik dari kebun, kita periksa dah ni, tak ada bekas-bekas pacak, tak ada bekas-bekas pacak. Tiba-tiba tengah-tengah semayang, rasa macam betih kita sejuk je, tengok Allah darah pacak. Di betih kita tu mana apa? Apa? Berjeruk apa? Di kain pelekat penuh dengan darah. Banyak mana sekalipun darah kita sendiri dimaafkan pada semayang teruskan, jangan berhenti. Memang kita panggil darah pacak, tapi pacak tak ada dah. Pacak jatuh dah. Pacak bila dia kenyang, dia akan jatuh. Ada ni. Jadi darah pacak ni darah yang keluar daripada tempat pacak gigi. Tidak sama dengan kita panggil darah nyamuk. Darah nyamuk ni kita katok nyamuk, darah tu kena baju semayang kita. Itu darah nyamuk sungguh. Memanglah darah nyamuk tu dihisap hak kita. Nyamuk hak lapar dia tak ada darah. Kan nyamuk kan, dia nampak dia nak hinggap kita katok dia, kita buku. Ada darah tak? Nyamuk lapar tak ada darah. Jadi hak kita katok nyamuk ni berdarah kena baju kita, memang darah kita dihisap. Tapi bila masuk dalam tubuh nyamuk, dia tak panggil darah kita, dia panggil darah ajnabi, darah asing kat darah kita. Macam mana? Dia maafkan jikalau sedikit. Itu bukan darah kita. Adapun darah pacak, kita sebut kata pacak, tapi bukan darah pacak. Pacak jatuh dah. Darah kita tepat pacak gigi. Dia panggil darah kita sendiri. Banyak mana sekalipun dimaafkan pada sembahyang. Ini nak bicara pula. Dia banyak najis-najis yang dimaafkan pada sembahyang. Sembahyang sah, jangan berhenti. Sedar selepas semayang tak wajib diulangi. Sedar sebelum semayang tak mau basuh dulu. Nak semayang juga begitu, sah semayang.
Nak pergi semayang ni takbir pun belum. Tengok-tengok di betih penuh darah pacat. Malah nak pergi bilik air. Dia pakai semayang juga. Walah sedar tengah semayang nak kena gitu. Tapi memang dimaafkan. Kalau tak maaf kena berhenti semayang. Memang dimaafkan. Sekarang ni dia sedar sebelum semayang. Boleh pergi basuh, boleh pergi tukar kain pelekat. Dia tak boleh pergi basuh, tak boleh tukar kain pelekat. Masih lagi dimaafkan. Sah semayang. Gitu je. Kena tahu najis mana yang dimaafkan pada sembahyang. Ni bicara berkaitan dengan bab taharah. Bicara tentang bab taharah berkaitan dengan syarat sembahyang. Syarat sembahyang dan juga perkara yang membatalkan sembahyang. Ini ngaji bab taharah fardu ain ni. Ngaji bab taharah, ngaji bab fardu ain. Wallahu a'lam.